Dan selamat pagi. Welcome to everyone to my office. I am TPR Jalia Samsudin as a director in entrepreneurs lah. I'm working as a practice campaigner since 1995 lah. So about almost 29 or 28 years lah in the industry lah. So I want to ask you a question. What are the primary expectation and requirement expressed by the project for the urban development project? Urban development project ni supposed to be dia actually KM punya job lah So dia ni contohnya for example kalau kata kulit airport, the expectation must be quality lah kan. Tapi in term of planning dari segi kita punya tekanan daripada klien tu kita kena fulfill lah kan. So contoh kalau kata KM ni banyak requirement dia mungkin dari segi fulfill loss kan daripada projek tu apa dia dapat itu yang dia semaksimal yang boleh lah kan untuk dia punya profit bagi satu projek tu lah. Is it dia to the business and then to the environment and also to the socio-economic sekitar lah penting Tapi dalam konteks local plan ni actually part of sebelum part of macam kemajuan yang disediakan oleh ANZ. So jadinya apa yang expectation daripada especially kita punya klien kita of course commercial lah So expectation ni satunya dari segi quality of the report and then dia punya outcome of the project, outcome of the study tu kalau boleh projek tu boleh di-implement lah dia dekat daerah lah boleh di-implement di daerah. Kita tak nak lah lalu apa cadangan benda-benda yang apa tak relevan sangat tapi tak boleh implement kan. Sometimes tu yang berlaku lah kan. So itu yang punya expectation bagi pihak klien lah sebenarnya quality of the report. Kemudian projek tu bila dia implemented lah in term of short term ke medium ataupun long term. Long term tu mungkin lah ambitious sikit dia punya list of projek yang kita cadangkan kan. What major challenges or problems have one encountered while managing the project? Yang kita biasa kita hanya projek dia klien kita lah klien kita ni banyak dia punya kendak-kendak dia. Sometimes kendak tu mungkin dia melibatkan guideline kita. So kata dia nak sekian, ketika dia kita sepatutnya guideline kita nak 100% dari green space kan. Tapi klien ni kalau boleh dia nak yang apa ni lah tak nak lebih dari 10 tu kan. Kita kalau macam kita ni walaupun guideline dari 10 kita tak nak lah. Kita nak nampak yang result green kita tu kawasan yang apa ni lebih daripada 10% lah sebetulnya kan. Sepatutnya lah sebab kita punya requirement green tu dia 20 meter per persen. So kalau kita convert dengan 20% tu actually keperluan kawasan 8 tu lebih daripada 10% lah sebenarnya kan. Penyediaan dia kita kenal sebagai Jelapang Padu kan. Dia adalah daerah yang antara daerah yang panggil apa aktiviti dia terendah lah ataupun segi kalau kata daerah tu dia macam PBT yang di grade yang ke bawah sekali lah itulah kan. So jadi maksudnya kalau grade bawah tu dia akan income kurang kan. So dia funding tu tak ada so because mungkin dia dapat ni yang
perlu di preserve kan, untuk kita punya future lah kan. Sebab sekarang ni pun tingkat security makanan. However, kita dalam kita punya even dalam RSN pun dia dah state kita kena preserve padi. However, dari segi translation ke dalam konteks daerah kita kena tengoklah, mungkin tak 100% padi tu kita perlu preserve sebab kena tengok dalam daerah Hijau ni dia punya pembangunan dia tidak lagi optimum. Dia maksudnya belum optimum pun lagi, so masih lagi kecil kan. So dia sudah kata sama dia kita punya perancangan tu melibatkan kawasan padi. Jadi kita terpaksa ambil beberapa kawasan padi yang perlu kita promote di kawasan komponen dia supaya dia lebih, nanti kalau dikembang dia punya tanah padi, tanah tu telah ada untuk future dia. Kalau kita totally preserve padi, dia mesti dia tak berkembang lah. So itu yang saya cabaran lah yang tu nak membuat dia kan. Di peratusan yang kita kena ambil untuk sacrifice kepada komponen. Tapi pasal pada kita punya ni, dia sebutnya ada 5% daripada kawasan padi kita open forum dan challenge dia lah dengan saya yang ni. Satu lagi dia adalah ada pencerai kan, dari kan pertama dia langsung cerai dia nak tarik dia itu mana dia macam masing-masing dia nak promotekan dia. Based on your experience, what tips or best practice would you suggest to enhance the livelihood or listening awards or recognition for this urban development project? Mana tadi yang ni? Project challenge ni? Awards and recognition. Selalunya kalau kita nak awards ni, nak go to awards ni, pasal tujuan kita dalam cadangan kita yang dalam parti kita ada projek-projek semua projek itu yang boleh dibuat dalam tempoh macam kondisi, matchmaking ke apa. So dia ni kalau kata pihak daerah atau pihak BT boleh ambil projek tu sebagai ruang ambil punya pilot projek untuk matchmaking tu. Jadi dari situ dia boleh masuklah any award siapa yang dibuat oleh dia atau boleh buat aktiviti masing-masing. Aktiviti pun ada intinya apa ini kan ada belah-belah itu kan bagi daerah-daerah ni macam daerah sekarang itu semacam makan tu nak selamat semua kan ada jadi dia kena ada fulfill kriteria bagi award tersebut. Satu lagi kalau kita dapat keluarkan satu idea baru pula, idea baru tu mungkin menjadi salah satu kita boleh masuk ke award. Okay, the next question is D1. How should the management style adapt during different parts of the urban development project, and what does the client need to know about the change? Maksudnya apa tu? Management style? Management style. Maksudnya adakah dia pertukaran management ataupun dari segi pengurusan projek? Pengurusan projek. Pengurusan projek lah. So pengurusan projek ni mungkin dia kena lebih ni lah proaktif, dan kita kena ada dah apa yang new dasar atau new apa yang kami nak punya 2035. So dia means kita kena ada lah apa-apa polisi pekerjaan itu yang kita kena masukkan lah berdasarkan ni. Tetapi cuma yang kita macam yang ni macam dasar-dasar, ada tujuh dasar yang kita tak boleh nak masukkan dalam ni. Cuma macam
konteks kita ni kita ada kita selalu kita akan jadi main point dan kita ada point sub point ataupun sub penting lah so jadinya challenge satunya kalau kita macam mana kita nak manage order sub point tu to fulfill kita punya matlamat order report ataupun sebab sometimes kita punya sub penting dia bukan di bidang perancang, bukan di bidang pertanian, pure pertanian kan, ataupun dia bidang environment ataupun bidang lain macam dan sebagainya lah kan. So basically yang itu yang dia orang kita kena guide lah, kena memahami untuk macam mana dia nak report dia, penulisannya seperti report yang dikeluarkan oleh Tampaian lah. Mungkin kalau sebagai agriculturist mungkin dia report dia lain kan, so dia tak seperti detail seperti itulah. Itu yang challenge yang kita nak bagi memahami orang yang first time buat lah. Tetapi first time lah biasanya kita kena guide. Bila dah second time the same project, dia akan dah tahu dah dia punya method dia kan. Itu yang tu lah. Kemudian dari segi teamwork ni juga kena lihat daripada dalam internal sendiri lah dari segi kita punya director, planner dan juga kita punya bahagian ni lah technical lah. Kena selalu integrate lah. Kalau tidak dia akan jadi ini buat plan lain, ini buat plan lain. So itu integration lah. Dia kita kena selalu monitoring lah. Dan juga kena ada satu standardize the format dan sebagainya. Kena ada, at least kita kena ada coordinator lah bagi projek. So dia boleh selaraskan semua format. For the next question is, have you faced any challenges in managing your personal performance to meet expectation in this urban development project? And what is the specific challenge? And how did you overcome the project progress or outcome? Challenge tu saya rasa kita guna yang challenge yang paling kita masih rasa mungkin perlukan pengalaman lah contohnya. Satunya mesti kita nak advise kita deal dengan YDP YDP kita dengan head of Malaysia kan. So dia punya expectation tu macam Malaysia dia nakkan semua all the guideline dia ni dia kena pakai, dia gunakan di sini, sedangkan di bahagian di konteks daerah YDP dan sebagainya dia nakkan apa dia panggil development, dia nak increase dia punya income kan. So macam mana kita nak manage lah antara dua ni kan. So yang satu ni is guideline, satu ni is for the income punya lah. So itu yang dia How do you adapt your initial plan to overcome this challenge and ensure your personal performance meet the required expectation? Okay. So basically, actually, I treat all the project ni lah since saya dah buat since 1995 Every project tu sampai sekarang lah saya still buat benda yang sama lah, tak ada arti tapi every project dia different dia punya experience. So kita kena treat every project tu ada new thing lah. Dan kita pun kalau kita tengok arti pun saya pun pernah involve daripada awal. Kata dulu tahun 1995 setelah projek Alustar, arti Alustar. Tapi saya sempat sampai tiga revision. 3 kali revision arti tersebut. So jadi daripada situ kita nampak dia punya different dia lah. Macam mana kita buat, macam mana approach dulu, approach sekarang tu adalah sangat berbeza lah. Sekarang ni pun kalau ikutkan semua benda tu nak kena ada control, kena ada lah. For example, dia arti Sekarang yang pernah saya involve itu arti Alustar. Itu dia very simple dia lah kan. Dia macam
Dulu arti dia dalam kawasan bandar, sempadan dengan bandar. Bila dia yang baru dia satu, dia macam luas sikit dia Luas punya sikit. kawasan dia. Penjagaan. Sampai sekarang dia satu daerah. Jadi different dia lebih besar kawasan saya boleh nampak lah. Sama juga penyediaan macam structure plan kan. Dulu pun dia spesifik kepada daerah. Dulu daerah. Sekarang ni dah jadi satu sendiri. Jadi nampak beza je lah. Almost every project tu, walaupun orang kata daripada dulu sampai sekarang kita buat RS tu, actually it's different lah. Kita punya approach dia berbeza lah. Jadi nampak lah kita punya trend ataupun sekarang ni lebih kan, baru lebih masuk global. Dulu mana ada global ni kan, global polisi semua ni kan.